وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung kuliah mingguan kita seperti biasa. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung muka surat 111, luka yang berbalut. Minggu lepas kita baca luka tak berbalut. Lupa bawa. Doa. Empat. Sebelum tu kita baca doa dulu. Kita kongsi doa dulu. Doa yang keempat. Menghindari penyakit nyanyuk. Doa keempat. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, orang yang paling cekap memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas juga salah seorang yang dijamin syurga dalam 10 nama teratas. Sa'ad bin Abi Waqqas juga orang yang sangat mustajab doa di kalangan sahabat. Kira dia ni dikenali mulut masin. Dalam Quran ada beberapa ayat yang Allah Ta'ala turunkan kerana Sa'ad bin Abi Waqqas. Hebat dia ni. Antaranya kisah dia dengan ibu dia. Dia masuk Islam, mak dia paksa dia murtad. Dia tak mau. Dia kata kalau suruh hak lain saya boleh taat, tapi kalau suruh menyalahi perintah Allah saya tak boleh taat. Cakap mak. Turun ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau mak ayah paksa murtad, jangan taat. Ada ayat dia biasa pergi perkena arak, orang ajak dia minum arak, waktu tu belum haram arak.
panggil dia jom minum arak. Dia pun pergi lah minum arak. Sekali dengan dia pun buat bakar unta, bakar unta. Ada kepala unta dia bakar, makan lah. Dalam mulut unta tu ni petuang arak, angkat kepala unta tu minum, syok lah. Makan unta. Lepas makan penin, lepas penin duk bincang, Muhajirin dengan Ansar siapa lebih baik. Dia mula tu. Orang penin gitu lah. Dia pun mula buat bincang Muhajirin dengan Ansar siapa lebih baik. Saat ni dia orang Muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah. Dia kata Muhajirin lah, tinggal tanah, ayam, rumah tangga, adik-beradik, susah payah mai duduk Madinah. Orang Ansar pula ni berkata, tak, kami yang baik, kami bagi tempat gambar. Kalau hampa mai, kami tak bagi tempat, hampa nak duduk tanah. Tu dalam duk penin-penin tu boleh duk fikir lagi tu. Semangat sentimen negeri masing-masing kan. Pai tu kuih panas dah minum arak, kuih panas. Ada seorang tu dia ambil tulang unta ni pun, tulang rusuk ni pun bukan kerat-kerat, dia pun bakar gitu ya. Ada seorang tu dia ambil tulang rusuk unta hak melengkoi elok tu, dia pi dekat Saidina Sa'ad ni, dia pun pening juga. Dia khayun tu kena hidung, dia lipas, keluar darah. Gaduh kan. Orang kit tolak apa semua. Saidina Sa'ad dah cedera parah. Dia pi kat Rasulullah, dia berjalan penin pi. Dia boleh cakap, dia kata, Rasulullah, hidung saya ni pukul dengan tulang unta. Apa pasal? Minum arak. Turun ayat. Innamal khamru wal maisir, apa semua tu? Arak, judi, tenung nasib, sembah berhala, semua amalan syaitan. Fajtanibu, tinggalkan. Sebelum tu ada dah ayat jangan minum dekat-dekat nak semayang. Ada dah ayat arak dan judi ada kebaikan, ada mudarat, tapi mudarat lebih besar daripada manfaat. Ada dah. Cuma ayat haram total ni tak ada lagi. Lepas hidung dia kena sengit gitu, kena pukul dengan tali tulang unta, baru Allah haram. Jadi dia ada sebut unzilat alayya ayah fi arba'in. Sekurang-kurangnya ada 4 ayat Allah turunkan kerana Sayyidina Sa'ad. Kita bukan nak cerita macam tu, itu saya jadi kuliah tafsir pula. Saya jadi kuliah tafsir pula. Baik, kita nak baca doa dia. Dia meninggal di Madinah, walaupun ada maqam dia di China, di Guangzhou. Yang tu tugu peringatan dia biasa sampai. Bukan dia meninggal di China, dia meninggal di Madinah. Disemayangkan dalam Masjid Nabawi. Selalunya mayat-mayat ni orang sembayang luar. Macam ada satu tempat, ada satu surau lah, bukan di Masjid Nabawi, di satu surau. Macam kita tengok Masjid Ramamah, Masjid Awan. Tu semayang minta hujan, Nabi buat tentu. Ada tempat musallal janaiz, semayang jenazah. Ada tempat musallal Eid, tempat orang berkumpul semayang raya tanglai. Mayang jenazah bukanlah masjid. Mayang minta hujan bukanlah masjid. Masjid ni semayang 5 waktu je, sebab tak celuih. Bila upacara besar-besaran raya, orang pakai rimpun di Madinah, tak celuih lah. Masjid Nabi kecil, kita masjid besar, tak payah duk buat di padang lah. Itu ulama sebut. Dulu pasal Masjid Nabawi, kawasan Raudhah tu kecil, jadi mayat orang semayang kat luar. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas, dia wafat, bawa mayat dia dalam masjid. Pasal isteri-isteri Nabi, janda-janda Nabi, ibu-ibu kita ummahatul mukminin pun teringin nak semayang jenazah dia. Bagus dia. Kalau buat jauh ni pun nak kena berjalan keluar, buat masjid sebelah tu je. Maka jenazah dia disemayangkan di masjid, di Raudhah. Lagi pula waktu tu masjid dah besar zaman Sayyidina Osman. Masjid dah besar, dah luas. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dikebumikan di perkuburan Baqiyah. Saya cakap macam ni pasal ada juga orang-orang yang keliru. Dia berkata, "Dok, Sa'ad tu dia pergi sampai Cina, dia mati sana." Dah, maqam tu tugu peringatan.
bila orang besar, sahabat ke apa biasa sampai, orang buatlah satu ni tempat ni Sa'ad bin Abi Waqqas biasa sampai, jadi dibuat maqam tu tak ada mayat dalam tu, kubur kosong. Kalau nak kata kubur, bukan kubur lah, kosongnya. Maqam, kalau kubur baru ada mayat. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berlindung diri di belakang setiap solat dengan doa ini, Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an uradda ila ardhilil umr wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabr. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung diri denganmu dari sifat pengecut, dari hidup sampai umur gayut, sampai nyanyuk. Kalau umur panjang tak nyanyuk tak apa. Ada dua cara, tak mau pergi nyanyuk. Yang pertama, orang tu suka mengajak dia duk guna otak, insya-Allah tak menyanyuk. Yang kedua, dia suka baca, terutamanya baca Quran ataupun baca buku-buku ilmiah, dia rajin baca tadi, mengajak dan belajar, insya-Allah tak nyanyuk. Orang baca Quran tak akan nyanyuk. Mau tambah dia jadi guru Quran, ketua orang mengajak orang baca Quran, dia duk ingat tak nyanyuk. Ada orang tambah satu lagi, jadi ahli politik lah. Ahli politik tu orang mana minta nyanyuk, otak duk jalan, duk fikir kan. Itu satu lagi. Dan dari fitnah dunia, dan aku berlindung diri denganmu daripada seksaan kubur. Ini riwayat dia macam itulah. Kita yang kita diajak baca lepas tahiyat pun lebih kurang macam ni juga. Yang tu minta lindung daripada siksa neraka, siksaan kubur, fitnah ketika hidup maupun lepas mati. Wa a'udzu bika min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung daripada kejahatan al-masih dajjal. Jadi doa ni hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Eloklah kita amalkan. Wallahu a'lam. Kita sambung luka yang berbalut. Minggu lepas kita baca luka yang tak balut. Macam mana nak buat kita dah baca dah. Yang mana boleh basuh kita basuh. Kawasan luka tu kita ganti dengan tayamum. Tayamum ini mengikut tertib anggota wuduk. Jadi tak boleh tayamum selesai wuduk basuh kaki semua baru nak tayamum, tak boleh. Dia kena tayamum di anggota yang bermasalah. Jika dia perlu memakai balutan atau plaster di anggota yang luka atau patah, lalunya orang balut, maka wajiblah memakainya dalam keadaan suci, ada wuduk. Ada wuduk dulu baru pakai plaster, ada wuduk dulu baru balut, macam tu kalau boleh lah. Kalau dia ada pingsan tak sedap apa, nurse duduk balut tu nak buat macam mana? Dia jaga-jaga dah balut dah. Dan jangan membalut melainkan kawasan yang diperlukan sahaja, jangan besar sangat. Ni petau lah nak buat. Mengikut kadar yang diperlukan untuk balut. Jika ditakuti berlaku mudarat dengan menanggalkan balutan itu, wajiblah disapu air ke atas seluruh balutan. Sapu air atas balutan kena. Lagi apa lagi? Beserta membasuh anggota yang sihat. Hak sihat kena basuh. Contoh tangan dia berbalut, muka tak balut. Wuduk kena basuh muka dulu, ikut tertib. Basuh muka dulu, itu baru basuh tangan. Basuh tangan yang mana boleh basuh tangan, basuh atas balutan sapu air. Tangan sampai siku ni dua-dua belah kena basuh, atas balutan sapu air. Lepas tu nak sapu kepala tak boleh lagi. Dan tayamum. Tayamum dulu untuk tangan tu. 3 lah. Basuh tangan, sapu balutan yang ada atas tangan tu,
Kemudian tayamum niat untuk menyempurnakan tangannya yang berbalut. Tepuk debu, sapu muka, niat untuk menyempurnakan tangan yang berbalut. Tepuk debu sekali lagi, sapu tangan sampai ke siku. Selesai tu baru dia boleh sambung wuduk, buka air, ambil air, sapu kepala pula. Sapu kepala, sapu telinga. Kaki pun ada balut. Basuh kaki, kawasan yang boleh basuh, satu. Ambil air sikit, sapu atas balutan yang ada kat kaki tu. Kemudian ambil debu pula, tepuk debu, niat saja aku tayamum untuk menyempurnakan kaki yang berbalut. Macam minggu lepas juga lah. Cuma minggu lepas tak ada balut, ni ada balut. Setiap anggota yang berbalut tu kena buat 3: wudu, sapu air atas balutan dan tayamum. Kalau banyak balut, banyaklah, banyak kalilah tayamumnya. Tayamum per anggota. Begitu. Seperti yang telah dijelaskan sebentar tadi. Kita tengok nombor 1 di bawah. Nombor 1 ni dalil nak tegah, nak bagi kemas lagi ilmu kita. Kita tengok hadis. Nabi akan sebut anggota yang balut tu kena buat 3: basuh, sapu air, tayamum. Tu. Ni hadis bawah ni nak cerita tu lah. An Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalam fasa'ala ashabahu hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum faqalu ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'ala al-ma' faghtasala famata فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود. Ini cerita mandi wajib. Kalau ada anggota yang berbalut, hak mana boleh mandi atas balutan sapu air, itu tayamum, niat cover kawasan yang tak sampai air tu, niat sempurnakan. Kadang-kadang ada orang dia operation, lepas tu dia nak mandi, dia haid, dia nak mandi wajib, tempat tu ada balut, tak dikena air, dia kena hak mana boleh mandi. Hak tu sapu air, sapu air atas balutan, lepas tu tayamum, niat untuk menyempurnakan kawasan tu, maka sahlah mandi wajib dia. Artinya daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami keluar dalam satu musafir. Tiba-tiba ada seorang lelaki di kalangan kami yang mengalami luka di kepalanya akibat terkena seketul batu. Laki ni kena batu, kepala pecah, luka. Dalam musafir tu ada batu jatuh golek kena kepala dia. Kemudian lelaki ini tidur, berehatlah, tidur dan bermimpi. Tu dia, kepala dah pecah dah, mimpi pula, tidur mimpi. Dan jadi habuan dia lah, mimpi sampai keluar mani hingga inzal. Beliau bangun dari tidur dan bertanya sahabat-sahabatnya, adakah kamu mendapati aku mendapat rukhsah untuk bertayamum? Maka kau boleh tayamum tadi, aku nak mandi wajib ni, tayamum tak? Mereka berkata, kami tidak mendapati sebarang rukhsah untuk kamu, sedangkan kamu masih mampu mandi. Lalu lelaki itu pun mandi dan meninggal dunia. Mandi rebah, mandi mayat lah. Mati tu, ayak masuk dalam kepala. Tadi ayak naik kepala, dia kata ni ayak masuk dalam kepala, letak kat kepala dia tu, dia mandi. Mana boleh macam tu? Hak ni orang panggil bagi fatwa sedangkan tak mahir ilmu fatwa, bagi hukum sedangkan kita tak
tak tahu hukum, maka perlu bertanggungjawab. Tanggungjawab. Macam orang tu dia bukan doktor, tapi dia buat-buat pandai ilmu kesihatan. Dia tak mengaji pun. Dia duk bagi petua kat orang. Dia bukan tabib, dia bukan bomo, dia bukan pengamal perubatan, tapi dia yalah nak share kan. Dia cerita ambil daun ni, ni. Banyak mana nak makan tu dia pun tak tahu. Dia tak ambil lah banyak mana pun. Segenggam ke, 2 genggam ke, rebus-rebus minum. Minum jadi penyakit. Bukan lega, jadi teruk. Ni bertanggungjawab. Kalau kata mati kira dia bunuh. Bunuh dengan sebab orang bilang. Sebab Nabi kata man tatabbaba, siapa buat-buat pandai perubatan, walam ya'rif at-tib, dia tak pandai perubatan pun, fahuwa dhamin, jadi apa-apa dia tanggungjawab. Dosa atas dia. Kalau mati dia kena tanggung ganti rugilah nyawa kau tu 100 ekor unta. Jangan main-main. Benda kita bukan bidang kita, jangan cakap. Apa ni tak tahu, patutnya ni pun rujuklah kepada orang yang lebih tahu. Seorang tanya je jawab terus, hang kena mandi, hang kena mandi. Mana boleh tayamum? Ayah tak dah. Dia pun dengar cakap ni apa? Mandi, menyebabkan dia mati. Setelah kami sampai ke Madinah, perkara ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, mereka telah membunuh. Orang panggil bunuh dengan sebab. Sebab apa dia mati? Memang ajal lah. Mati hakikatnya kerana ajal. Mati lemah pun kerana ajal, mati dibunuh pun kerana ajal. Kalau tak sampai ajal dia tak mati. Tapi mereka ni penyebab. Nabi kata qataluhu, mereka bunuh dia. Kerana jawapan mereka itu, dan dia pun berpegang dengan kata-kata mereka, dia mati. Mereka bertanggungjawab. Kalau ikut hukum Islam ni, pampasan nyawa 100 ekor unta, mereka kena bayar. Hasil mereka bagi jawapan yang salah. Mereka telah membunuhnya. Nanti Allah akan membunuh mereka. Marah sungguh Nabi itu. Maknanya mereka berdosa. Allah akan membunuh mereka, mana Allah murka kepada mereka. Nak tebus kesalahan tu kena bayar 100 ekor unta. Kenapa mereka tidak bertanya kepada orang yang lebih mengetahui apabila mereka tidak tahu? Tu Nabi marah lagi. Nabi cakap ubat kebodohan hanyalah dengan bertanya. Bodoh ni pi farmasi minta ubat bodoh tak ada. Nabi kata ubat bodoh ni kena tanya, dan tanya orang yang betul alamat. Tanya kena betul alamat. Dia ada ahli tasawuf, bab tasawuf, tanya ahli tasawuf. Tanya orang yang bukan reti, dia pula jenis tak pantang tanya nak jawab. Tu jadi sesat. Fiqh tanya ahli fiqh. Tauhid tanya ahli tauhid. Macam tu. Kena betul alamat. Salah alamat kacau. Dia ni bukan tak tanya, dia tanya dah, tapi dia tanya silap orang. Ubat kebodohan hanyalah dengan bertanya, Nabi kata. Syifa'ul 'ayyi as-su'al. Ada satu lagi ibarat lain, bertanya anak kunci ilmu. Jangan malu bertanya. Dan tanya, pastikan tanya orang yang betul-betul mahir dalam sesuatu ilmu. Kalau kita tak tahu, kita jangan jawab. Macam Sayyidatina Aisyah, orang tanya dia bab pakai khuf, kita baca dah dulu berapa hari apa semua kan. Kata Sayyidatina Aisyah, i'ti aliyan, apa pergi tanya Sayyidina Ali, fa innahu a'lamu minni, dia lebih alim daripada aku, sebab dia kerap kali musafir dengan Nabi. Pergi tanya Sayyidina Ali. Aku tahu sikit-sikit, tapi dia tahu lebih. Pergi tanya dia. Itu salah satu cara. Orang tanya kita tak boleh, kita bagilah nombor telefon orang, ataupun kita rujuk kepada orang yang lebih mengetahui.
memadailah dia hanya bertayamum dan membalut lukanya dengan selai kain, kemudian menyapu air di atasnya dan mandi seluruh tubuh. Tengok, mandi kena, sapu air kena, tayamum pun kena. Dan tak wajib tertib. Tiga ni tak wajib tertib. Contohlah, tangan dia ada balut. Dia tanya, ustaz, saya sapu atas balutan tu dulu, lepas tu saya tayamum, sapu debu, sapu tangan, lepas tu saya basuh tangan. Boleh tak? Basuh tangan sampai siku. Boleh? Basuh tangan dulu boleh tak? Lepas tu saya tayamum, lepas tu baru saya sapu air atas balutan. Boleh? Janji buat tiga benda. Pasal Nabi tak guna, Nabi guna wa tu makna dan, bukan kemudian. Kalau kemudian tu dia kena ikut turutan. Bila sebut dan, buat je. Tak ikut turutan pun tak apa. Baik, tengok balik atas. Jika luka bukan pada anggota tayamum, maka tidak perlu menyapu debu di atas balutan. Kalau kita balut tu bukan anggota tayamum, tak perlu kita sapu debu atas balutan. Sebab debu ni dia sapu muka dengan tangan sampai siku je. Kalau kata luka tu kita balut kat kaki, kita tak payah ambil debu duk pergi sapu atas plaster kaki tu, tak payah. Sebab dia bukan anggota tayamum. Okey. Fa in arada an yusalli fardan akhar lam yu'idil junubu ghuslan wa kadhal muhdisu wa qila yaghsilu ma ba'da alilihi. Jika hendak solat fardu yang lain, okey, dia dah sembahyang dah satu fardu, nanti dia nak sembahyang fardu yang lain. Kalau wuduk dia tak batal, wuduk tak perlu ulang, dia hanya perlu ulang tayamum. Ni untuk orang yang luka, yang berbalut ni, dia dah sembahyang dah zuhur. Lepas tu wuduk dia tak batal, tak buang angin apa semua, asar masuk. Bila asar masuk, dia tak perlu ulang wuduk, dia hanya perlu ulang tayamum saja. Ambil debu, tepuk, sapu muka. Niat saja aku tayamum untuk mengharuskan solat asar. Tapi kena masuk asar dulu lah. Ambil debu sekali lagi, sapu tangan sampai siku, dua-dua belah. Tu dia boleh sembahyang lah. Walaupun dia punya balutan dia ada di muka, di tangan dan kaki, ada 3 balutan, tak perlu dia tayamum 3 kali. Hak tayamum 3 kali tu nak merai wuduk. Wuduk tu dia kena tertib. Basuh hak ni dulu, tayamum untuk ni. Basuh yang ni, tayamum untuk anggota ni. Sekarang wuduknya tak batal, cuma tayamum dia saja batal. Tayamum batal bila kita nak sembahyang fardu yang lain. Bila masuk waktu nak sembahyang fardu yang lain tu, dia jadi batal tayamum. Kalau wuduk batal macam mana? Wuduk batal, dia kena wuduk lah. Wuduk, lepas tu dekat anggota yang bermasalah tu, basuh kena, sapu air atas balutan kena, tayamum pun kena. Faham tak? Tahan wuduk, jangan bagi batal. Kita ulang tayamum je. Contoh dia berbalut, dia khutbah, khutbah dia kena bertugas menyampaikan khutbah. Khutbah dia kena sampaikan khutbah. Khutbah Jumaat ni fardu. Habis khutbah dia kena jadi imam pula. Jadualnya bagi orang lain lah, senang. Tak ada orang yang boleh ganti dia. Dia khutbah, dia jadi imam. Dua benda. Dua-dua tu wajib. Khutbah jadi imam. Kalau tak jadi imam pun dia kena sembahyang lah jadi makmum. Jadi masuk waktu Jumaat tu baru dia boleh ambil wuduk dengan tayamum pun semua untuk khutbah. Dia tak boleh prepare awal di rumah tu. Dia nak kena jaga waktu masuk tak masuk lagi tu. Uzur bagi orang lain lah. Saya nak tunggu masuk waktu dulu dengan nak wuduk, dengan nak tayamum tu lambat sikit lah. Tak apa, masjid kata tak apa, kita faham, kita tunggu, khutbah lambat sikit. Tu dia bawa debu main sini, dia ambil wuduk, dia tayamum apa semua, orang azan baru dia boleh buat kan. Itu dia yang khutbah. Khutbah fardu. Selesai khutbah, sembahyang Jumaat fardu. Dia tak batal waktu khutbah, tak batal wuduk, tayamum batal. Pasal nak solat. Bukan sembahyang sunat, sembahyang fardu. Dia kena tayamum saja. Wuduk tak payah.
Kalau dia melangkah menjadi imam tu, tayamum pun tak, dalam mazhab Syafi'i tak sah. No, tak sah. You can tengoklah, kadang-kadang orang khutbah tu dia balut, patah pun khutbah. Orang tak tahu apa, orang Allah, baguslah tu imam ni, dengan patah-patah pun main semayang, dengan balut-balut pun khutbah. Tugas tak tinggal komitmen. Orang pakai puji lah. Di sudut tu, di sudut hukum, turun dengan tangan balut, samakan saf, jadi imam tu. Boleh ke tu? Tak boleh. Dalam khutbah tu mungkin sah. Solat ni dia lain pula. Pasal solat ni solat wajib. Kalau sembahyang raya tak apa. Sembahyang raya sembahyang sunat. Khutbah dia pun sunat, sembahyang pun sunat. Terbit matahari tu kira dah masuk dah waktu sembahyang raya. Untuk raya dia terbit matahari tu kira on lah. Walaupun kita sembahyang 8:30 ke 9, tu afdal. Sebenarnya waktu sembahyang raya tu sebaik terbit matahari. Hari-hari lain terbit matahari tak boleh main sunat tau, tak boleh. Raya special boleh. Tulu'us syam, matahari terbit, syuruk, boleh dah nak sembahyang raya. Tapi afdalnya tunggulah 8:30 ke 9 macam tu. Dan lah orang nak bayar zakat fitrah, dan lah orang nak mandi, nak bersiap apa semua dulu. Maknanya tayamum dia terbit matahari dia dah boleh berwuduk, boleh tayamum dah. Lepas tu dia langkah main sembahyang raya, dia sembahyang jadi tu imam pun boleh, dia nak baca khutbah pun boleh, tak ada masalah. Tu benda sunat. Sunat buat banyak benda pun tak apa. Satu tayamum tak akan batal. Sembahyang sunat, buat ibadat sunat, baca Quran, pegang Quran, letak Quran, ambil pula, tak ada masalah. Tapi benda fardu dia tak boleh. Dia satu fardu saja. Nak buat fardu lain kena ulang tayamum. Wuduk tak payah ulang pasal tak batal. Jika hendak solat fardu yang lain, maka orang yang junub tidak perlu mengulangi mandi janabah. Mandi junub tak payah ulang lah. Mandi dia sah lah. Dia kena ulang tayamum je lah. Begitu juga orang yang berhadas kecil tidak perlu mengulangi wuduk, hanya perlu mengulangi tayamum saja. Tu saya tak dalam kurungan lah. Wuduk tak payah ulang, mandi tak payah ulang, tayamum kena ulang lain. Ini pendapat yang kuat lah. Dan kata qil pendapat yang dhaif. Pendapat dhaif ini tetap payah pegang lah. Dan kata qil pendapat yang dhaif, orang yang berhadas perlu mengulangi basuh anggota yang berada selepas anggota yang luka itu. Ini pendapat ni lemah. Contoh dia balut di siku, di tangan, dia dah semayang semua dah, dia nak semayang fardu yang lain, ikutnya dia tak perlu wuduk, dia hanya tayamum saja. Tayamum sekali ya. Tepuk debu sapu muka, tepuk debu sapu tangan, sudah. Tapi pendapat yang lemah ni kata tak, luka dia di tangan, jadi dia nak kena hak lepas pada tangan tu, dia nak kena basuh. Maknanya dia kena sapu kepala, sapu telinga, basuh kaki, lepas tu tayamum sekali, baru boleh semayang fardu yang lain. Tapi pendapat ni lemah. Pendapat yang kuat, ulang tayamum. Wuduk tak perlu ulang pasal tak batal. Wajib menanggalkan balutan yang dipakai dalam keadaan tidak berwuduk. Kalau time balut tu dia tak ada wuduk, dia tak sedap, dia hilang akal, apa? Nanti dia kena buka. Kalau boleh buka. Wajib menanggalkan balutan yang dipakai dalam keadaan tidak berwuduk. Jika ditakuti berlaku mudarat, dia boleh terus memakainya dengan cara wuduk yang telah dijelaskan sebelum ini. Dia berdosa kerana memakai balutan dengan tidak berwuduk terlebih dahulu. Kalau sengaja lah, saja-saja pergi balut dulu, dia kena ambil wuduk dulu boleh balut. Tapi kalau dia tak sengaja, tak berdosa. Dan solatnya perlu diulang semula selepas sembuh. Ini kena ulang pasal time dia balut tu dia tak ada wuduk. Nanti bila sihat, dia kena ulang balik solat dia. Saya sebut dah minggu lepas. Begitu juga kalau balut di muka atau balut di tangan, kena nanti bila boleh buka balutan kena ulang. Kena ulang. Ada orang buat pembedahan muka ni pasal tik lalat besar. Mula orang panggil tik lalat, lepas tu dia besar. Orang tak panggil tik lalat dah. Tik apa tak tahu besar. Dia hidup. Hak tepi mata ni dia sampai nak tutup mata tu dia. Doktor kata kena buat pembedahan.
mudah-mudahan tentu dia berbalut. Balut di muka, sebelum balut ambil wuduk ke tak ambil wuduk ke, nanti sihat kena ulang balik sembahyang. Pasal apa? Bila balut di muka, tutup muka tu anggota wuduk, ayak tak masuk, tak sampai ayak, dan debu pun tak sampai ayak. Kita baca dah sebelum ni, kalau luka di muka atau tangan, kalau tak balut, ayak tak perlu kita basuh luka tu, tapi debu nak kena layang-layang juga, kena bagi kena debu juga kat luka tu. Bila balut, ayak tak kena, debu tak kena, anggota wuduk, muka anggota tayamum. Lagi satu, balut ni mazhab Syafi'i dia ikut khuf pakai di kaki je. Mana ada orang sereluk pakai khuf di muka, ambil khuf ketuk buah ke muka. Khuf ni kaki saja. Ini dia lebih banyak tiru khuf pun sebelum nak pakai kena ambil wuduk dulu. Maka begitulah nak pakai simen kaki kena ada wuduk dulu. Kalau mazhab Hanafi dia tak ada cerita ulang solat, mazhab Hanafi. Dan mazhab Hanafi, kalau kita boleh berwuduk, wuduk saja. Atas balutan sapu ayaknya. Taimum ni tak mau, dia tak buat dah. Dia dua lah, sapu basuh, sapu sikit ayak atas balutan. Khalas, dia kata selesai dah, solat sah, ulang pun tak payah. Jadi kalau orang tanya saya, kalau dia sakit itu lama, dia boleh taklid mazhab Hanafi. Dia basuh, tu sapu ayak sikit-sikit atas balutan, solat, insya-Allah solat dia tak perlu ulang. Dia sakit dia tak lama, macam dia masuk hospital, dia pun masuk ayak kat tangan ni, dia pun duduk 3 hari 5 hari, ya tak lama mana, eloklah nanti dia qada balik solat tu, pasal ada balutan di tangan. Ayak masuk ke tangan kan, ayak masuk ke tangan, mana ada orang buah ayak ke kaki, ada ke no? Kalau buah ayak ke kaki selamat. Ya, abang kat doktor buka kaki. Dia kata pandai-pandai hang ni. Buku tangan, kena qada pasal dia ada plaster di tangan tu. Tidak perlu mengulangi solat jika memakai balutan dalam keadaan ada wuduk dan ia bukan berlaku pada anggota tayamum. Balut tu. Begitu juga tidak perlu ulang solat kepada orang yang tayamum disebabkan sakit atau mengalami luka yang tidak berbalut. Ini pun selamat, tak payah ulang solat, saya tak balut. Tu saya pesan tu. Di kampung-kampung ni duk hirih bawang apa semua, terkena jari sikit, nah plaster. Raut lidi pak, sikit plaster. Mayang ulang tak? Tak. Waktu pelkat tu ambil wuduk dulu tak? Tak. Jam. Jahil gitu lah. Sikit je pun. Minyak angin tu berhenti darah. Dia kira nak balut lah. Beli kat kedai orang kecil kan. Hak tu marah lah kalau orang buka kedai runcit. Kalau bagi saya tak payah guna lah. Balut ni patah, balut besar tu. Di farmasi tu, di kedai-kedai runcit ni habuan budak-budak ya. Budak-budak pijak duri sikit kan, bubur bagi dia syok ya. Kita tua-tua tak pakai tu. Pakai buat menyusah, solat tak nanti nak qada balik apa semua. Kena pisau sikit nak balut apa. Alah cedera parah tak katalah. Ada orang dia teruk, dia tarik lembu tali tu, lembu merontok-rontok. Saya bisa tengok putus jari. Tu ke memang nak kena balut, darah dia pula. Jari putus. Tali tu berbelit-belit dulu gagah tarik ke. Tajam tali tu. Putus jari. Allahu akbar. Jenis tu baru orang balut. Kecuali orang yang mengalami luka yang banyak mengalir darah dan dia bimbang untuk membasuhnya, maka solatnya yang ni dia terpaksa balut, maka solatnya perlu diulang. Jadi dia boleh balut lah, pasal darah dia keluar banyak, dia balut tangan, balut muka, tapi solat kena ulang juga. Wajib mengulangi semula solat ke atas orang yang bertayamum kerana takut sakit akibat terlalu sejuk dan tidak mampu memanaskan air dan badan.
panas ayat, mungkin karan tak ada, jadi dia tayamum pasal sejuk, itu kena wa'ada, dia kena ulang balik solat dia. Kemudian di sini ada juga solat hormat waktu. Solat hormat waktu. Orang yang ketiadaan air dan debu wajib solat fardu hormat waktu semata-mata. Solat fardu semata-mata. Tidak boleh solat sunat untuk menghormati waktu. Solat hormat waktu ni solat fardu saja. Sunat tak boleh. Kita tak ada wudu, tak ada ayat semayang, kita nak semayang duha hormat waktu tak boleh. Dia kena ada wudu. Semayang atas kenderaan tu boleh, tapi kena ada wudu. Jadi peruntukan dia untuk solat fardu sahaja. Solat ini perlu diulang semula apabila dia mendapati air, atau mengulang solat apabila mendapati debu di dalam musafirnya. Kerana solat dengan tayamum di tempat itu tidak diwajibkan mengulangi solat. Oleh itu dia belum wajib mengulangi solat apabila mendapati debu di tempat mukimnya. Yang ni cerita orang di padang pasir, di atas kenderaan, dia solat hormat waktu, kemudian dia jumpa debu. Adakah dia perlu ulang solat dengan debu? Tengok, kalau tempat tu memang tempat tak ada air, dia jumpa debu, dia ambil debu, dia tayamum, dia ulang solat dengan tayamum. Tapi kalau tempat tu ada kawasan ada air, ada kawasan tak ada air, jadi dia pergilah sampai ke tempat ada air, ambil air, wuduk, baru ulang solat hormat waktu dia tu. Begitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dalil solat hormat waktu ni ayat Quran. Dulu di masjid-masjid banyak ada masjid ada banyak waktu tak ada lagi jam ni. Ada jam ni pun ada ayat tu. Tu ayat innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya solat Allah wajibkan kepada orang beriman, wajib mengikut waktunya. Dia kena waktu zuhur sembahyang zuhur, waktu asar kena sembahyang asar. Tak boleh dibiarkan waktu berakhir tanpa diisi dengan solat. Ni ayat ni dulu kan ada jam hadut pulas dengan tangan dulu kan. Jam cara lama lah, nak kena ubah jarum ni tu. Ada ayat. Jam ni pun ada tu atas tu. Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Kalau orang kata tak ada dalil sembahyang hormat waktu, mari tengok jam ni. Jam ni waktu, time. Maka solat pun ada solat hormat waktu. Dalil dia duduk dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi